bermakna jin ataupun syaitan itu sendiri yang akan mendapat kesusahan daripada tuan dia. Tapi kalaulah kata jin tersebut berjaya, balik dia akan dapat datuk, tantri, macam-macam dapat. Maksudnya pangkat akan diberikan oleh jin ataupun syaitan itu sendiri. Kan, syaitan yang paling besar, yang paling jahat, ifrit, kemudian mari, nama dia tu kan, ifrit, mari, asal jin juga kan. Asal jin juga ada mari, ada ifrit, itu yang paling jahat. Kemudian ada banyak nama-nama. Ada nama Iblis Al-Amarah. Iblis Al-Amarah ni duduk dalam rumah kan. Lepas tu Sedian, Iblis ni kacau budak-budak kecil saja kan. Kita tak nampak, tapi budak tu nampak kan. Itu bermakna satu benda keajaiban. Begitu juga dengan siksaan alam kubur itu sendiri. Ayam-ayam akan mendengar, itik akan mendengar. Kadang-kadang itik dengar pekikan di dalam kubur tu orang disiksa. Kemudian dia tengok manusia, bodohnya manusia, tak dengar tak kan? Orang disiksa, hampa masih lagi membuat maksiat kepada Allah. Tu kalau kata ayam boleh bercakap tu, dia akan cakap macam tu. Aku dengar kemarin hak kawan hampa kena tanam tu, Tuhan siksa dalam kubur. Empon bodoh lepak kedai kopi lepas maghrib pilah merah. Ayam bunyi tu, ayam tak lemak lah kan. Kalau ayam boleh bercakap, dia akan cakap macam tu. Sebab tu lembu ni kadang dia tengok panggil dia suka beranggu je. Ayam ketuk beranggu je. Bodoh kata manusia ni, panggil dia kata kan. Makna itulah yang berlaku sebenarnya. Baik sampiyat itu sendiri. Kemudian pengkhabaran daripada khabar baginda Rasulullah SAW melalui sunnah dan sebagainya lagi. Baik, sunnah baginda ni, apa beza sunnah dengan hadis? Kalau ikut sama sahaja. Tapi sunnah ni iaitu lebih khusus kepada perbuatan Rasulullah. Kalau kita nak bagi orang kata spesifik apa, bagi secara khusus kan, sunnah itu adalah perbuatan Rasulullah. Aku melihat Rasulullah berjalan di pasar seumpama seorang yang sedang menuruni bukit. Apa dia? Maksudnya Rasulullah berjalan di pasar ni, kawasan pasar ni, Rasulullah akan cepat. Bermaknanya pandangan dia itu akan tengok ke bawah, dia akan mempercepatkan perjalanan dia. Itu jalan Rasulullah. Kita jalan pasar kan, macam legang, tengok sana, tengok sini, tak tengok bawah lah, tengok tepi, tengok kanan kan. Nampak habis sikit, seronok tengok dan sebagainya. Itu sunnah. Adapun hadis ni iaitu percakapan, pengkhabaran kan. Baik, ada ulama yang menyatakan perkataan sahabat juga yang dibenarkan oleh Nabi itu juga dinamakan al-hadis. Sebab itulah hadis kita selalu dengar awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agamamu kenal Allah, itu adalah perkataan para sahabat. Tapi perkataan para sahabat juga dihitung sebagai hadis. Kita boleh terima benda tersebut. Tak ada orang ni ustaz lah tengok tu kan. Bila dia balik tu, dia petikai benda macam tu. Ini bukan hadis, ini kata sahabat. Tak tahu tak bos, hadis juga kan masuk dalam kata sahabat yang Nabi dengar dan Nabi terima perkara tersebut. Ataupun sahabat pun tidak ada pertelingkahan yang berlaku pada ketika itu kan. Dia jadi hak baru ni bila mengaji tu, dia ikut kepala dia rasa dia tu hebat, dah buat PhD, dia petikai orang habis. Balik talqin tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau orang boleh petikai, kenapa talqin tak boleh buat? Ada seorang ulama, itu Ibnu Salah, seorang ulama hadis yang terkenal. Bila orang tanya mengenai talqin, al-talqin wallazi nakhtarahu wa naf'alu. Talqin itu satu perkara yang kami pilih dan kami amalkan di tempat kami. Itu Ibnu Salah ni, tempat dia orang Arab tapi dia orang Aceh. Begitu juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni bukan orang Arab, tapi dia orang Parsi, tapi dia alim dalam ilmu dan sebagainya lagi. Imam Bukhari asal Bukhara tu, dan juga ulama-ulama hadis yang lain. Di antara 6 ulama hadis ni, kalau tak salah ingat, bukan mereka ini tergolong daripada kalangan orang Arab, tapi mereka ini di negara-negara sebelah Rusia ni, Kazakhstan, Tajikistan, Kazakhstan, tantang belakang tu lah. Itu maksudnya mereka ni bukan orang Arab, tapi hebatnya mereka itu beramal dengan hadis secukup-cukupnya.
Sebab tu ada di kalangan ulama, dia tengok bila perkara tu berlaku, ulama dia pergi tempat yang ulama dilahirkan sebuah hadis tersebut, tempat yang mana di sana lahir ulama tersebut, pergi tengok. Rupa-rupanya mereka begitu hebatnya beramal dengan sunnah Nabi SAW. Orang Arab tak hebat cara tu, tapi dia kuat hebat dan amalan mereka mengikut jejak langkah Nabi. Sebab itu di sana lahirlah ulama-ulama hadis yang paling hebat sekali. Imam Bukhari, tempat Bukhara, Tuan Samarkand tak tahu lah, tak nak kan, Tajikistan berapa kena tu kan, Shishan buat tu, Tajikistan tu dia lah tu, Tantan tu kenapa tak tahu. Baik, kemudian ada lagi ilmu yang diketahui dengannya perkara yang wajib. Maksudnya ilmu tauhid ini kita ketahui perkara yang wajib, dia tak sunat. Tak dikata tahu ni sunat, tak ada. Maksudnya ilmu tauhid itu perkara yang diketahui secara wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengetahui bahawa benda itu wajib, wajib kita mengetahui benda itu mustahil, wajib kita mengetahui benda itu harus. Sebab itu dalam ilmu tauhid ni paling ringan sekali kita mengetahui wujud Allah Ta'ala ni wujud. Lawan dia tiada. Maka baharu ataupun harus baharunya alam ini. Kan? Hidup masuk Islam itu apa ni sekejap ada sekejap tak ada tak. Banyak ni kita. Kan? Maksudnya kita kena terang kat dia. Kan? Maksudnya itu adalah secara ijmali. Bahawa kalau kita anak kita ataupun siapa pun boleh hafal dan kita boleh mengetahui perkara tersebut, itu dah memadai. Dan memang wajib. Untuk ilmu yang paling wajib ni 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang keduanya ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf. 3 ilmu ni serap dalam mana? InsyaAllah. Bila kata dia besar nanti dia nak jahat pun kita tak akan dipersoalkan oleh Allah. Kenapa hang tak mau didik anak hang? Tapi kalau dari kecil kita tak terapkan mereka ini dengan ilmu-ilmu ini wajibkan tadi ni, tunggulah. Kita tak suruh kata biarlah kan, amsak lah, hantau lah. Bila berduit hampa mengaji, Tuhan tak tanya hang berduit mengaji, hang terap tak terap perkara-perkara tersebut. Bermaknanya itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang penerapan akidah ataupun ilmu-ilmu yang diwajibkan. Kan? Kalau kita tengoklah, buat kajian di universiti tu umpama dia, buat kajian mengenai ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Tanya mereka berapa erti apa, tak tahu apa. Tanya tasawuf tu ilmu apa, tak tahu apa. Tanya ilmu tauhid tu ilmu apa dia, mereka tidak dapat memberi jawapan. Sebab tu orang petikai baru ni. Ada satu kajian yang menyatakan ramai penduduk APTA tidak memahami bacaan surah Al-Fatihah. Surah Fatihah. Saya tak akan buat kajian kat atas budak, saya buat kat atas mak bapak dia tak. Perlu dia. Kan? Maknanya bila keadaan itu berlaku, kita dapat tahu kelemahan apa? Kita punya pendidikan kita hari ini. Sedangkan saban hari dicanang dengan pendidikan masuk unu dan sebagainya lagi. Tapi anak yang keluar dari sekolah, mereka gagal untuk nak katakan Allah itu Tuhan mereka. Itu kesilapan yang berlaku. Mungkin kita kena sekolah lah tu, kadang-kadang kita sendiri pun kena bermuhasabah benda-benda seumpama itu. Baik. Dan para rasulnya serta perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Kadang-kadang satu benda yang ditekankan oleh ulama, iaitu mengenai beriman kepada hari akhirat. Bersebut perkataan beriman dengan hari akhirat itu disebut oleh seorang ulama dalam kitab Bahrul Mahdi. Di sana disebut bahasa yang canggih lah. Alangkah bangangnya mereka yang menyatakan beriman dengan hari akhirat, tapi mereka tidak beramal untuk berhadapan dengan hari akhirat itu sendiri. Siapa dia? Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bila kita tidak ada satu sifat, bahasanya kita hanya bercakap aku beriman di lidah sahaja, tapi di dalam penerapan, di dalam jiwa kita tak ada benda-benda macam ni, maka itulah perkara yang akan merugikan kita. Sebab itu sebenarnya ilmu-ilmu tauhid ini bukan hanya nak mengapai saja, tapi kita kena aplikasi terap di dalam hati dan jiwa kita ni. Sebab tu kalau kita baca sirah, kenapa Nabi dicuci hati dah 3 kali, ulama kata sebab apa?
Sebab nak cuci, nak buat masuk iman tersebut, bermakna ni iman tersebut boleh dapat hanya dengan kita belajar. Tak ada ilmu yang belajar hanya buat pergi kosong koyok pergi ngaji. Ngaji tak mau kan? Bermaknanya itu yang berlaku. Pergi cari nak, pergi cari iman. Pergi mana pergi cari iman? Ke mana? Pergi lah, mesti-mesti ke India ada kata. Pergi belajar dah, tak belajar dia kata. Cumanya pergi ke masjid. Hak kata cari iman ini dengan ilmu saja. Duduk ngaji itu akan kamu perolehi iman. Tu kata pula tu hang tinggal nak bini hang tu macam mana? Tak pada iman. Dah. Hang tak ada iman, bini anak bini hang ada iman, buat mana cerita? Anak bini tak tolak pun, tapi itulah yang berlaku sebenarnya dalam kejahilan masyarakat kita hari ini. Kalau hang ada ilmu hang nak pergi pulang ampi lah. Sekurang-kurangnya hang boleh bagi peringatan kepada masyarakat yang keras. Tapi kita tolak tu tanpa ada iman dan sebagainya lagi, rosak dan sebagainya, rosak tak binasa. Benda hak tujuan kita sendiri dan diri kita sendiri yang akan rosak. Kemudiannya hari akhirat itu juga termasuk dalam tarikh ini perbahasan tentang alam semesta ini atau diistilahkan dengan mungkinat. Mungkinat itu benda yang berlaku, boleh ada, jika dia ada, mungkin ada, mungkin tidak. Kan? Bermakna itu perbahasan dia. Sebab sam'iyat itu penting. Jangan buat nanti berdosa. Kita dengar dosa tu Allah buat dosa kita ni. Tapi jangan buat dosa kecil ya. Waktu istighfar habis, Allah adalah masyarakat ni. Tahu di antara sifat orang-orang bertakwa yang terpuji, satu yang mereka ada. Apabila mereka melakukan sesuatu dosa, ni orang bagi orang bertakwa ni. Apabila mereka melakukan sesuatu dosa, mereka beranggapan bahawa ada bukit yang akan menghempap diri mereka itu pada bila-bila masa sahaja. Sebab mereka takut dosa walaupun kecil. Tapi mereka yang fasik, mereka yang fujar, mereka ni dia anggap apa? Mereka ini anggap dosa kecil itu seumpama lalat yang hinggap di hidung di hambaan. Maknanya mereka memandang remeh akan dosa-dosa kecil tersebut. Mana beza lah kan? Pokok dosa kecil, banyak-banyak tak banyak, jadi besar kan? Disebut pokok ni sensitif kan? Tegur orang tak mau cakap 2-3 hari pun ada kan? Tapi nak buat macam mana hukum dah bagi dah macam tu kan? Dia kira halu pula makro tu cik, boleh sampai itu bau rokok je makro. Macam makan bawang tu lah makro. Tapi kalau ia sampai memudaratkan, dia jatuh kepada haram kan? Rasakan sehari contoh kita kata 20 di kompong. Tapi kalau satu hari hang sekotak 20 batang, minyak mana ada hang buat dosa? Itulah kalau kata ada anak cucu kan nak pergi tahnik dekat tu guru tak rokok sopi. Nanti bila dia besar tu dia tak rokok. Kan tahnik masuk apa? Kurma dalam mulut betul luar balik mudah dalam anak kecil tadi ni. Kadang-kadang anak semua muntah bodoh. Ini orang dulu dah dia nak kata kan. Punya ini projek apa? Projek tu kan. Dulu pun ada. Bukan apa bimbang. Dia simpan je lah gigi. Dia punya buah kurma. Baju bukan dia bagi hak kurma, dia bagi hak curut. Tak yang tu je bang. Baik. Kemudian lagi diistilahkan sebagai al-mumkinat alam tersebut. Saya nak buat satu cerita bahawa alam yang kita duduk tersebut, alam yang kita duduk tersebut satu alam yang mana alam tersebut terdiri daripada cakrawala. Bulan, bintang, planet, macam-macam planet, Pluto lah, planet mana-mana tu, itu termasuk dalam alam, tak masuk dalam fungsi lagi. Kita duduk di bumi kita ni, iaitu sejuzuk sikit daripada alam. Bumi kita bulat tu kan? Nak bandingkan dengan bulan, bintang yang mana duduk yang beratus perjalanan tersebut kan? Kita duduk di bumi yang di antara planet yang paling kecil. Bulan 40 juta. Macam tu 40 juta bulan. Ingat aku? Bulan. Maksudnya bumi tersebut kecil saja. Bila kita bumi tersebut kecil saja, kita terpilih duduk dalam peta Malaysia. Peta Malaysia ni kalau main gegap Jepun baru ni kata lingkup Malaysia tu Malaysia. Lingkup satu Malaysia kan? Maknanya itu yang berlaku kecil saja nak berita peta tersebut.
Bila duduk di Malaysia, kita kan duduk keseluruhan Malaysia. Kita hanya duduk di Banak Baru ya, contoh umpama ya. Duduk di Banak Baru, kita duduk di Dewan Komuniti. Duduk di Dewan Komuniti bukan kita luahkan kita punya duduk di sini, kita hidup satu tempat duduk kita saja. Itu pun kita tergolong di kalangan manusia takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Kan cukup takabur ni kita berjalan. Cukup takabur ni kita tak payahlah buat amalan letihnya. Kan? Jangan ada macam ni, tak payah banyak dia letih. Bermaknanya seolah-olahnya kalau orang yang terkesan dengan ilmu tauhid di sana, kalau dia tak akan ungkapkan perkataan ni sekalipun di hati dia. Tapi kena letih pun kena tanazam. Nak buat ni, nak buat ni. Tak buat pun tak apa. Kan contoh kalau sunat lah, hak wajib, orang kena buat kata dah. Kan? Maksudnya orang tapak ada panggil sebagai al-mawsuq fi ilmu tauhid, disebut di sana bahawa orang yang terkesan dengan ilmu tauhid ini, dia tidak akan dia tidak ada satu sangka buruk pada Allah dan tidak ada alasan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah sekalipun di dalam hati ataupun jiwa dia. Dan saya kata tadi lah, kan? Malahan apa? Isu yang binaan, larak dan sebagainya lagi. Macam-macam dia bagi alasan. Tak payah kerja, mesyuarat lah, ni lah sebagainya lagi. Maksudnya dia bagi alasan kepada Allah untuk menyembah ataupun menambahkan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak terkesan ilmu akidah tersebut. Tapi kalau orang yang terkesan dengan ilmu akidah tersebut, maknanya bila dia buat satu benda tersebut dengan penuh, orang kata apa, dengan penuh hati yang tidak terhijab dengan manusia ataupun dengan perkara-perkara yang lain. Kan? Maksudnya itu kesan yang ada pada orang yang terkesan dengan ilmu akidah ataupun tauhid tersebut. Sebabnya bila kita belajar ilmu tauhid, bermakna di hadapan kita sudah tidak ada hijab yang akan membentengi diri kita daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Buat semayang bukan kerana orang suruh. Sebab itu dalam kitab Al-Hikam, itu karangan Ibn Athaillah Al-Iskandari, Iskandari. Dia kata bila ada seorang yang ada padanya sifat takwa, yang terpuji akhlaknya dan sebagainya, terkesan dengan ilmu-ilmu tersebut, maka jiwa dia itu bila melakukan sembahyang subuh, dia tak akan sembahyang subuh. Ustaz tak sembahyang subuh, dia akan sembahyang kerana Allah. Kita pergi bagaimana sembahyang subuh? Dah letak dah itu benda bersifat orang tampak yang kita nampak. Tapi tak apalah benda-benda orang awam. Bagi kita ni yang nak didik diri kita ni, tak boleh guna bangkit ni. Sebab Allah nak bertemu dengan aku umpama ni. Dan yang ni bukan masalah mutasawuf, dia sebut sini. Masalah ini masalah Allah saja. Untuk diri kita saja. Faham tak? Bila kita terkesan dengan ilmu tauhid, kita akan bangun dan sembahyang. Bukan kata kita kerana kita nak bangkit sembahyang subuh. Bangkit sembahyang kerana Allah. Kan? Tapi bangkit awam ni tak masalah Allah. Cumanya untuk kita cerita dekat orang, untuk nak bagi satu rahsia yang ada di kalangan orang-orang salafus soleh dan sebagainya lagi. Kan? Bangkit tak sembahyang subuh tak masalah apa. Dia tak boleh ustaz tu kata bangkit sembahyang subuh tak boleh, tak boleh sembahyang, tak ada macam tu, bukan macam tu cerita dia. Bangkit dan sembahyang subuh, tapi nak habaq perasaan mereka yang terkesan dengan ilmu tauhid itu sendiri. Baik, di antara kelebihan faedah ilmu tauhid, apabila seorang yang terkesan dengan ilmu tauhid, sifat tawakalnya kepada Allah cukup tinggi. Guru saya, dia ni orang alim dalam tauhid, cukup hebat dalam ilmu tauhid dia. Masa tu dia kencing manis tu, kaki dia tu jadi macam isi nak pergi cuci, dia buat pergi teknik pergi cuci dulu. Kan? Orang anak murid ni semua tak boleh pergi, dia seorang cuci baju guru tu. Tanda-tanda kata bagus, tak lah. Tak boleh pergi, ada pegang tu nak pergi hitam macam-macam. Faham-faham lah kaki, kencing manis tu, tak kerak lah semua itu. Tapi nak bagi tahu, dia tenang saja. Sifat dia tak payah nak kata sakit dia, tak kata nak kata apa. Sebab itu terkesan daripada orang kata apa, sifat yakin ataupun tawakal kepada Allah. Kalau orang tak ada penekanan mengenai tauhid, jangan sembang soal tawakal, jangan sembang soal keyakinan. Kerana keyakinan itu akan lahir melalui aqaid yang begitu mantap di dalam jiwa dan sebagainya lagi. Baik, kemudiannya lagi, ilmu yang dibahaskan padanya tentang menetapkan akidah agama yang diambil daripada dalil bangsa yakin, iaitu dalil akal dan dalil nakal. Dalil akal itu kita menggunakan akal kita.
Dan dalil naqli itu, nakal tersebut adalah dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan? Okey, bermakna kenapakah dalam ilmu tauhid ini akal tak boleh dipisahkan. Yang pertama sekali, syaitan ni akan ganggu setiap masa dan setiap waktu, akan ganggu pemikiran kita sebenarnya. Sebab tu dia kadang-kadang ni dia melintah. Dia tak semua apa lah, Tuhan tak nampak pun dia tak. Kadang seorang pergi lah buat jahat kadang ni. Kadang-kadang ada saja benda yang mengganggu dalam jiwa ataupun otak kita ni diganggu oleh syaitan. Ada tu seorang tu dia kata kadang benda itu berlaku bila mari perkara tersebut di dalam otak kita, itu bagus. Bagus. Kenapa bagus? Sebab syaitan tu datang nak menduga kita. Orang bila syaitan datang nak menduga kita tu bermaknanya kita ni akan berlawan dengan dia. Tapi kalau orang tak ada dugaan apa, syaitan pun tak main masukkan. Tengok Tok Sami. Tok Sami kalau dia beribadat, dia lah tak bergerak, duduk pintu saja. Kita lah kan mayang kan, dia nyamuk nak ketik kapak kanan goyang sini, sakit pinggang lah apa, sebab syaitan mari. Mengacau. Bermakna itulah yang berlaku dalam masalah kita. Okey, kemudian yang lagi menggunakan akal. Maknanya akal, dia lintah akal, dan akal kita yang kita belajar ilmu tauhid itulah yang akan tolong. Kan sebenarnya kalau jumel kadang dia mari. Kalau seseorang itu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba dia tak, tiba-tiba dia mati, dia sebut la ilaha, kan? Dia sebut la ilaha, maksudnya tidak ada Tuhan, dia mati. Adakah orang dia sebut mati dan kadang tidak beriman sebab dia sebut la ilaha illallah, tiba-tiba la ilaha, dia mati terus, kan? Pasal ilmu akal kita, maksudnya ilmu akal kita kata hati dia itu tetap dengan la ilaha illallah, sekalipun dia mati dalam keadaan tidak disebut dulu. Orang wajib zikir, kita hang zikir apa la ilaha illallah, hang sebut-sebut la ilaha, mati syaitan lah main kita, kan? Pasal akal kita tolak macam tu. Sebab itu dalam ilmu tauhid, akal itu digunakan untuk menolak sanggahan atau menolak sanggahan syaitan tersebut kepada diri kita sendiri, kan? Mendalil nakli dan juga dalil apa? Dalil akal tadi ni, dalil nakli tadi ni, itu dalil bersumber daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kan, contohnya qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid innallaha ala kulli syai'in qadir. Bermakna itu semua dalil nakli. Banyak lagi lah perkara-perkara yang bersumber dengan perkara berkaitan dengan soal tauhid tadi. Wadi' disebut wadi. Maudhu' itu ada kandungan, iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan. Saya kata tadilah, ilmu tauhid itu adalah sesuatu untuk sesuatu dan mengetahui sesuatu untuk sesuatu. Maksudnya dalam banyak-banyak perkara umum yang kita belajar, kita hanya nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang asal, yang tunggal sahaja. Kemudiannya kita nak mengetahui sesuatu daripada yang satu, mengetahui daripada Allah itu akan sifat-sifat dan juga af'al ataupun sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Dari satu inilah disebut tadi ni. Maksudnya membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan. Aqaid itu adalah ikatan. Pendek kata, kalau kita ikat tersebut dengan simpulan mati, tarik kuat tu, amal bila apa sekalipun, dia tetap dengan pegangan itu, pegangan yang jazam. Aqidah tu, akidah iaitu aqidah yang jazam, putih. Sebab tu disebut di sana aqidah tu jazam yang putih tu. Pendek kata, nak faham macam mana? Kalau kita pergi jalan, tiba-tiba kita nampak boya di sungai tersebut, kan? Lepas tu di sungai ada boya, untuk aqidah. Mana itu pegangan yang putih. Tapi yang pergi mandi, tak, boya tu dah tangkap lah, lepas angkat. Tapi kat rumah tu ada boya. Itu pegangan yang jazam tu. Putih kata sungai tu memang ada boya. Sekalipun boya darat, itu boya darat, kan? Mana dia jazamkan sungai itu ada boya. Dia katakan itu pegangan, dia kata jazam. Pegangan yang jazam, pegangan yang putus. Mana itu keadaan yang jazam, ikatan yang jazam. Maksudnya kalau percaya Allah Ta'ala itu satu,
tidak ada Tuhan yang lain, maka Allah Ta'ala itu mematikan dan juga menghidupkan.